Terima kasih Sohaimi di Angkasa Puri. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Jenazah Allahyarham Dato' Insinyur Haji Daud Abdul Rahman selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Gitak di Kuching pada pukul 11 pagi tadi. Bacaan talqim disempurnakan oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Ustaz Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Selain daripada ahli keluarga dan kenalan, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazaruddin Abdul Rahman dan Adun Moratuang, Dato' Idris Buang, antara ratusan orang yang hadir memenuhi kawasan Tanah Perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Allahyarham meninggal dunia pada pukul 4.10 petang semalam di sebuah hospital swasta di Kuching akibat masalah jantung. Allahyarham yang berumur 66 tahun telah berkhidmat selama 5 penggal sejak 1991 dan merupakan bekas Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong sebelum mengundur diri daripada arena politik pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak tahun 2016 atas faktor kesihatan. Allahyarham Dato' Insinyur Haji Daud meninggalkan seorang balu, Datin Nuraini Hussein, 2 orang anak perempuan, seorang anak lelaki dan 2 orang cucu. Pembinaan jaringan jalan raya di negeri ini merangkumi seluruh Sarawak dan bukan hanya menuju ke kawasan empangan sahaja. Menyatakan demikian, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James jemput masing. Walau bagaimanapun memberitahu berikutan kekangan kewangan, pembinaan jalan raya akan dilakukan mengikut keperluan selain kemampuan jalan tersebut dalam membayar balik kos pembinaannya. Jelas Tan Sri Dr. James, pembinaan jalan menuju ke kawasan pertanian atau empangan merupakan antara jalan yang dilihat mampu membayar balik kos pembinaan jalan tersebut. What I'm saying is eventually all road will be built. Because of constraint of money, we have to look into areas that is very necessary. A lot of this road must be able to pay for themselves. You know how? If you develop an area where agriculture can be done, the road will be paid for itself. Mengambil contoh empangan hidroelektrik Bakun dan Baleh, Tan Sri Dr. James berkata sumber kewangan yang diperoleh daripada empangan tersebut membolehkan pembayaran balik kos pembinaan jalan itu. Tan Sri Dr. James diminta mengulas mengenai tajuk utama media tempatan baru-baru ini yang memetik kenyataan beliau sebagai berkata tanpa empangan jalan raya tidak akan dibina. Jelasnya kenyataan beliau telah disalah tafsir oleh pihak media sambil menegaskan jaringan jalan raya akan tetap dibina sama ada menuju ke kawasan empangan atau kawasan tanpa empangan. Tegasnya lebuh raya Pen Borneo merupakan contoh terbaik bahawa kerajaan akan menyediakan jaringan jalan raya ke seluruh pelosok negeri walaupun lebuh raya itu tidak menuju ke kawasan empangan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan ditemui selepas majlis kunjungan mesra gawai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ke kediamannya di Kuching. Sementara itu menyentuh mengenai kes kebakaran Umar Badeng di Sungai Koyan Belaga, beliau menjelaskan kerajaan negeri akan membina semula rumah penduduk terjejas kebakaran. Proses pembinaan semula itu akan dipertanggungjawabkan ke atas Ahli Parlimen Hulu Rejang Datuk Wilson Ugak, Adun Belaga, Liwan Lagang dan Adun Murum, Kennedy Cuk Pai Ugon. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Dr. James yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS berkata parti itu tidak menolak kemungkinan akan menampilkan muka baharu pada pilihan raya umum PRU ke-14 akan datang. Baru masih 5% and more, but I'm still haven't finished yet, so I'm still analysing it now. Ketika ini, PRS diwakili 6 ahli parlimen yang kesemuanya lelaki iaitu Hulu Rajang, Julau, Lubuk Antu, Sri Aman, Kenawit dan Selangau. Baru-baru ini, Tan Sri James dilaporkan sebagai berkata PRS sedang mempertimbangkan secara serius untuk meletakkan calon wanita bertanding pada PRU nanti. Beliau walau bagaimanapun menjelaskan PRS akan menyerahkan kepada pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membuat keputusan akhir nama calon yang akan diputuskan untuk bertanding kelak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas kunjungan mesra sempena sambutan gawai Dayak Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di kediaman beliau di Jalan Laksamana Cheng Ho di Kuching. Di Bintulu, sebanyak 35 pintu rumah kediaman pekerja di sebuah kilang rotan di Jalan Yigu musnah dijilat api dalam kebakaran pagi tadi.
Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat JBPM Zon 5 Bintulu, penguasa kanan Bomba 2, Unjar Lum dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, dalam kejadian pada pukul 10.47 pagi itu, api telah memusnahkan keseluruhan rumah kayu 2 tingkat terbabit. Seramai 35 pintu ataupun bilik yang ada di rumah pekerja ini telah berjaya mengeluarkan diri dalam keadaan yang selamat. Kebakaran turut menjejaskan sebuah bengkel yang berhampiran, namun hanya 10% musnah. Ditemui pemberita di Bintulu, beliau berkata 3 buah jentera dengan kekuatan 18 anggota yang diketuai Pegawai Bomba Tinggi Muhammad Jusoh telah dikerah bagi mengawal api daripada terus merebak. Operasi pemadaman mengambil masa kira-kira sejam setengah berikutan keadaan api berskala besar selain memerlukan tekanan air yang kuat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sempena Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia atau RWMF 2017, Lembaga Pelancongan Sarawak STB menyediakan sebanyak 20 hingga 25 buah bas kepada pengunjung untuk berulang-alik dari bandaraya ke Kampung Budaya Sarawak. Pengerusi STB Datuk Haji Abdul Wahab Aziz berkata, penyediaan perkhidmatan itu bagi kemudahan pengunjung tanpa perlu memandu sendiri ke lokasi, selain bagi membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas seperti tahun-tahun sebelum ini. Pengguna boleh menunggu di 3 lokasi iaitu di Pusat Beli Belah Hills, Hotel Harbourview dan Plaza Merdeka bermula pada pukul 9 pagi sepanjang festival berlangsung dari 14 hingga 16 Julai. Manakala untuk kembali ke Bandaraya Kuching, perkhidmatan bas ini akan bermula dari jam 12.30 hari sehingga 1.30 pagi. Datuk Wahab menambah tiket pergi balik bernilai sebanyak RM30 bagi dewasa, manakala RM20 bagi kanak-kanak. Kepada pengunjung terawal, sejumlah 500 tiket bas percuma ditawarkan setiap hari. Datuk Wahab berkata demikian pada sidang media di Kuching. Sebanyak 20 buah kumpulan antarabangsa akan membuat persembahan sepanjang RWMF 2017 dan pihak STB menyasarkan penyertaan seramai 20,000 pengunjung ke festival itu kali ini. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.